Saudara, kita masuk tajuk penting kita hari ini. Tajuk penting bicara saya pada malam ini, saudara, tentang apa punya mengarut. Memang mengarut, saudara. Ini menyentuh tentang permohonan, pengampunan Datuk Seri Najib, dan apabila warga mula melontarkan pelbagai tuduhan yang bukan-bukan. Dan hari ini mereka masih lagi mencela Presiden UMNO, mencela Perdana Menteri dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan sekali lagi. Ya, saudara kena ingat, Datuk Seri Najib diseret ke mahkamah oleh rejim Dr. Mahathir sewaktu kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Itu faktanya, saudara. Kemudian, era Tan Sri Muhyiddin dalam Kerajaan Perikatan Nasional, Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman penjara oleh mahkamah. Era Tan Sri Muhyiddin Perikatan Nasional. Selepas itu, semasa Dr. Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri atas nama Kerajaan Keluarga Malaysia, Datuk Seri Najib akhirnya disumbat ke dalam penjara. Tapi apabila hadirnya Kerajaan Perpaduan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib diberi kesempatan untuk memohon pengampunan dan Majlis Pengampunan memberi pengurangan hukuman penjara dan denda dari 120 juta kepada 50 juta. Tapi hari ini semua celaan, maki hamun dilontarkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Hamidi. Ini yang saya katakan, apa punya mengarut dia orang ni. Orang lain yang buat pemakan nangka, orang lain yang kena getahnya. Orang lain yang melakukan onar terhadap Datuk Seri Najib, tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid yang berjuang untuk pembebasan Datuk Seri Najib, beliau dimaki hamun. Jadi sekarang ini saya melihatlah bagaimana saat ini pimpinan di peringkat tampuk kuasa UMNO sebenarnya berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi masih lagi menanti. Kena buat satu-satu, saudara. Kita kena ingat, saudara, saat kita ataupun UMNO berada di tampuk kuasa, warga UMNO tidak menggunakan sepenuhnya kuasa untuk mengelak Datuk Seri Najib dari dipenjara. Malahan mereka juga turut sama melemparkan tuduhan. Ini benar, saudara, bukan main-main. Ini saya sendiri dengar adanya pimpinan, malahan di peringkat Perikatan Nasional, apatah lagi mereka menuduh itu dan ini terhadap Datuk Seri Najib. Jangan lupa, saudara. Tapi bila hari ini mereka cuba untuk mengaut labanya, kononnya bahawa mereka bersimpati dengan Datuk Seri Najib, bahawa kononnya kesan daripada itu rakyat tidak akan mengundi calon-calon UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Malahan mereka juga begitu yakin kononnya Pakatan Harapan itu akan ditolak oleh rakyat kerana marah tidak membela Datuk Seri Najib. Saya kata, apa punya mengarut dia punya pemikiran ni, saudara? Malah Perdana Menteri, waktu Perdana Menteri daripada UMNO sendiri, kita tak berusaha. Yang ada, saya cakap terus terang, saudara, kalau kita melihat kronologinya, bila Perdana Menteri dari UMNO yang sepatutnya memimpin negara dan mampu untuk membantu Seri Najib, tidak. Dia pula berusaha bersama untuk memenjarakan Datuk Najib. Tapi ahli UMNO diam waktu itu. Jangan lupa, saudara, bila dibangkitkan soal ini dalam mesyuarat Majlis Tinggi, bila Datuk Seri Zahid Hamidi minta supaya diadakan segera pilihan raya dan sebagainya, maka Datuk Zahid yang ditempelak. Jadi satu kesalahan besar kepada Presiden UMNO. Kemudian, saudara, setelah itu, setelah Datuk Najib dipenjarakan, mereka mula menekan Datuk Zahid. Yang hanya tak ada pejawatan. Jawatan Timbalan Perdana Menteri waktu itu adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi sekarang ini, siapa sebenar-benarnya yang sepatutnya menghalang agar Datuk Najib tidak dimasukkan ke penjara? Bila dah masuk dalam penjara, bukan mudah. Kena melalui pelbagai proses. Sebab itu, semasa keputusan rayuan pengampunan dimaklumkan, ramailah, ada yang sedih, ada yang kecewa,
marah, malah sebahagian orang UMNO yang di peringkat akar umbi mula mengelontarkan tomahan. Lain tak ada serangan pada Datuk Seri Hamidi. Kononnya gagal untuk membela Presiden sendiri. Mereka lupa bahawa punca ini datang dari mana. Jadi persoalannya kita kena tanya, apa Perdana Menteri Malaysia ke-19 ketika itu daripada UMNO buat supaya bosku dilindungi ataupun paling tidak pun diberi pengadilan yang adil. Bahkan sebagaimana yang saya siarkan semalam, kenyataan ini kronologi penting saya. Bagaimana Hakim Nazlan yang dilihat didedahkan punya kepentingan dalam asasi juga dilindungi dan diminta untuk menjadi hakim. Di sinilah letaknya ketempangan. Tapi saya tak mau cakap lebih daripada itu. Kerana pendedahan itu berlaku kerana katanya Hakim Nazlan juga adalah antara orang yang menubuhkan asasi. Kerana beliau waktu itu bertugas sebagai penasihat undang-undang pada Melayu Banking. Dan soalnya waktu itu, apa yang mereka lakukan? Sebab itu saya katakan mengarut dia orang ni. UMNO saat-saat itu merasakan kalau kita dah sebagai dalam keadaan yang tertekan dengan 79 kursi, kita rasa kalau dipercepatkan pilihan raya diadakan, mungkin UMNO boleh menang dan masalah-masalah banyak kita boleh usaikan, boleh kita huraikan. Tak mahu pula. Ini gambaran sebenarnya saya perlu menjawab saudara sebab saya tidak mahu warga kita diselewengkan dengan fakta yang bukan-bukan. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa Datuk Harun Idris dibawa ke majlis pengampunan oleh Dr. Mahathir. Ini pun satu penyelewengan. Kerana Datuk Harun dia mendapat pengampunan selepas dia menang jawatan naib Presiden UMNO. Sewaktu almarhum Datuk Harun nak bertanding jawatan naib Presiden UMNO, dia cuba dihalang oleh Dr. Mahathir. Ini jelas, saudara. Ini bukan cerita bohong sebab ini saya dengar sendiri daripada Yang Mulia Tengku Razli Hamzah. Akhirnya terpaksa adakan mesyuarat, Tengku Razli Hamzah berdepan dengan 5 orang peguam yang dibawa oleh Dr. Mahathir. Tapi akhirnya dibolehkan Datuk Harun bertanding dan beliau menang. Selepas beliau menang sebagai naib Presiden UMNO, maka pengampunan dapat dilakukan terhadap Datuk Harun. Itu bagi saya jangan orang kata mengatakan Dr. Mahathir memberi pengampunan ataupun mewujudkan pengampunan untuk Datuk Harun. Itu tak betul, saudara. Jadi sekarang ini saya merasakan sepatutnya selepas kesalahan perlulah. Memang semua orang kesal, semua orang sedih, apa yang berlaku tetap berlaku. Tetapi kita tak boleh lupa chronological of event ataupun kronologi keadaan begitu. Bagaimana selepas pilihan raya Johor, Presiden UMNO minta supaya diadakan pilihan raya secepat mungkin, tak mau diadakan. Dan akhirnya bila malahan saat Perdana Menteri datang daripada UMNO, itulah waktunya Datuk Najib disumbat ke dalam penjara. Dan hari ini, waktu itu Datuk Seri Hamidi tidak menjadi apa-apa jawatan. Walaupun beliau sebagai Presiden UMNO. Beliau ada minta kalau boleh adakan pertimbangan supaya perbicaraan dilakukan secara adil. Tapi yang jelas, Datuk Najib disumbat. Dan sekarang ni sepatutnya, saya mintalah kalau boleh. Waktu itu Datuk Ismail Sabri, dia jadi Perdana Menteri, dia kena beri penjelasan. Janganlah biarkan orang duk balon Datuk Zahid seorang-seorang, lepas tu duk maki hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tak ada kena-mengena dalam kes ini. Tu saya kata mengarut dia orang ni. Jadi sekarang ni kebanyakan saya lihat waktu kita berkuasa, ramai yang bagi kebanyakan mereka tu nak memunggah kekayaan. Jadi itulah keadaannya sekarang. Memang kita sedih saya. Saat ini sebagaimana menurut kepada Datuk Ahmad Maslan, bahawa Presiden UMNO sudah pun berusaha. Beliau telah berusaha sebaiknya untuk mendapatkan pengampunan penuh bekas Perdana Menteri Datuk Najib yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Kata Datuk Ahmad Maslan, UMNO kini memberi tumpuan terhadap usaha mendapatkan pengampunan penuh bagi Datuk Najib yang masih mempunyai peluang lagi.
Dia kata Datuk Ahmad Maslan, Datuk Seri Ahmad Zahid telah melakukan banyak perkara. Tapi tidak semualah boleh dinyatakan di depan khalayak.